Ya, RTM terus unggul membawakan siaran-siaran terbaik, radio terbaik yang ada di RTM, teman setia anda. Baik, untuk topik kita pada malam ini, ya, tetamu kita dialulukan sekarang ini adalah Farhan. Ya, saudara Farhan, terima kasih, selamat datang. Saya ucapkan ke Selamat Malam Malaysia ni. Terima kasih banyak-banyak. Thank you so much kerana sudah jemput saya pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Ya, malam-malam ni kita nak santai-santai bersempena dengan tajuk kita pada malam ini. Kalau kita tengok konteks toksik itu dikaitkan dengan tajuk kita. Apa yang perlu kita tahu dan apa ciri-ciri toksik yang dimaksudkan? Okey. Baik. Apabila kita bercakap tentang isu toksik ni sebenarnya, toksik ni benda yang beracun. Kalau kita tengok balik, benda yang toksik, beracun dan kalau boleh kita tak nak dekati. Ya, jadi bila kita nak menjawab tentang isu manusia toksik ni sebenarnya, mereka ini ialah mereka yang mana menambah nilai yang negatif kepada diri kita. Kadang-kadang kita ni okey je. Tapi masalah yang berlaku ialah apabila dalam segelintir kawan-kawan yang kita ada ataupun orang sekeliling kita, dia menambah nilai negatif sampai tahap kita rasa macam apa kita nak buat, down, jadi sangat-sangat tak bermaya. Padahal kita kuat. Tapi disebabkan mereka yang macam ni, akhirnya kita nak buat apa-apa pun terbantut. Jadi disebabkan itulah kita perlu kenal siapakah mereka yang bergelar toksik ni supaya kita tak terkena tempias racun itu sebenarnya. Yang kita kena tahu macam mana kita nak kenal. Kadang kita ni tak tahu yang kita sebenarnya berada dalam kumpulan yang mempunyai individu-individu yang toksik ataupun persitaran lah. Kadang kita memberikan impak yang besar kepada kita. Kan kita sebenarnya positif. Tiba-tiba 2-3 hari jadi marah pula. Sebab apa? Dengar cerita ini, dengar cerita sana. Walaupun kita tak terlibat, kita tukar dengar je. Membawa impak juga. Jadi macam mana kita nak tahu yang kita sebenarnya berada dalam suasana ataupun grup toksik? Kalau ikutkan isu ni sebenarnya, ramai orang yang menganggap isu toksik ni berkait dengan kawan-kawan je. Tapi sepanjang pengalaman saya menyampaikan ceramah lebih 8 tahun ni sebenarnya, kadang-kadang ada juga kes yang saya kendalikan yang mana toxic people ni datang dalam kalangan keluarga mereka sendiri. Pun ada juga. Kadang-kadang mak, ayah, adik-beradik yang tak suportif, itu pun mendorong kepada orang itu terkena tempias toxic people ni. So kalau kita nak tengok ciri-ciri orang yang mana jadi toxic ni, nombor satu sekali, mereka akan menjatuhkan kita walau apa cara sekalipun. Kita nak A, contoh kita nak benda tu A, tiba-tiba tengok-tengok ada orang yang nak kata yang hang ni asyik nak macam ni, hang tak sesuai lah macam ni. Padahal benda tu kita layak, kita deserve. Tapi diorang cepat-cepat nak cantas. Dipertikaikan macam kita tak layak pula. Macam kita tak layak, kita tak deserve. Jadi benda ni yang akan membuatkan kita rasa sangat-sangat down. And then kita akan mula rasa macam, habis lah. Padahal kita dah momentum kita dah cantik dah tu. Tapi tengok-tengok mak ayah pula cakap, tak payahlah sama belajar adik, kerja je lah. Padahal anak dia tu ada potensi. Kadang-kadang boleh pergi jauh. Tapi disebabkan mak bapak yang tidak memahami ataupun lebih nak anak dia bekerja dan sebagainya, akhirnya potensi anak itu terhenti di situ saja. Alah, sayangnya. Itu yang paling menyedihkan. Menyedihkan, sangat-sangat. Tapi ada juga yang cakap hubungan toksik pun ada juga. Betul. Mana perhubungan ialah dengan kekasih ataupun suami isteri dan juga kawan-kawan tempat kerja. Macam mana tu kalau dengan hubungan toksik ni macam kita nak move on daripada, kita ada yang sayang hubungan tu nak selamatkan hubungan tu, tapi ada yang macam dah tak boleh dah, saya dah cuba bagi hin nak berubah, tapi kalau pertahankan tu makin berdarah. Cara dia tanya tu macam dia ada pengalaman je. Cerita ke? Pengalaman penebik ni. Sebenarnya kalau ikutkan balik dalam perhubungan percintaan, rumah tangga dan sebagainya pun memang ada juga tentang isu toksik ni. Kadang-kadang contoh kita bagi ada orang yang mana dia mengalami, dia berjumpa ataupun dia bersama dengan pasangan yang mana sangat-sangat toksik. Sebagai contoh kita ambil ada orang yang mana sebelum kahwin solat dia terjaga. Aurat dia sempurna. Tiba-tiba dia berkahwin dengan seseorang ni, tengok-tengok apa berlaku, lelaki ni bawa dia ke jalan yang salah. Dan dia pun disebabkan tu suami, dia pun terikut. Akhirnya dia pun hanyut macam tu sekali. So ada juga kes yang saya jumpa macam tu. Walaupun pada asalnya memang kuat jati diri dia, imannya. Tapi kalau dah, itulah hubungan toksik. Tapi bagi untuk orang toksik, dari segi kesihatan mental pula bagaimana? Kalau ikutkan, sebenarnya kalau ikutkan balik, ramai juga orang yang dia punya mental illness lah. Menyerang disebabkan oleh adanya kelompok-kelompok yang mana macam ni. Dan disebabkan itu jugalah ramai orang yang dia rasa begitu down disebabkan oleh ramai orang yang di sekelilingnya asyik bercakap benda yang dia tak ada pun. Dia ada-adakan.
Sebagai contoh, saya okey je. Tiba-tiba dengar orang cakap sekeliling kita ni, Farhan ni macam ni, Farhan ni macam tu. Sampai ke telinga kita, momentum yang kita ada, semangat kita ada, motivasi yang kita ada akhirnya jatuh. Drop habis. Ini yang paling bermasalah sekali. Aduh, ya ini Sebab tu kalau siapa yang dia nak berkawan, terutamanya lah, pastikan kita kenal betul-betul mereka yang mana toksik ni supaya tidak tersalah pilih kawan. Kena pandai memilih. Dan ni juga ada pertanyaan daripada Cindai ni. Katanya ada toksik yang merasa dirinya betul. Toksik ni maknanya dia bagi 7 nasihat. Dia 7 nasihat dia kata. Lepas tu kawan-kawan yang dekat pejabat tu pula katanya nasihat yang dia cakap jangan buat tu, itu yang dia buat. Jadi toksik ni dia macam nak tunjuk dia baik. Betul. Tapi sebenarnya dia buat kat kawan dia tu, apa yang ditulis tu itulah yang dia buat kat kawan-kawannya. Macam mana pula toksik macam ni? Okey, sebenarnya satu fakta yang kita kena tahu tentang manusia toksik ni, sebenarnya dia nak mengheret kita kepada ketakutan dan trauma yang pernah dialami. Itu soalan yang seterusnya saya nak tanya, rupanya ada kaitan. Itulah kaitannya. Betul. Ada orang yang mana dia pernah mengalami masa lampau yang sangat-sangat buruk. Okey, dan orang tu pula at the same time benda tu berlaku juga. Akhirnya apa berlaku? Dia akan menasihati kawan tu supaya berada dalam keadaan yang sama macam dia alami dulu. Jadi disebabkan itulah ramai orang yang sebenarnya dia tersalah dengar, dia ingat macam nasihat, thank you lah bagi aku nasihat. Padahal nasihat itu nasihat yang menjahanamkan dia. So itu fakta yang kita kena tahu pasal manusia toksik ni sebenarnya. Allah, cantik sekali Farhan, betul Farhan. Ya, sebab ialah bila inilah berdasarkan pengalaman Cindai inilah, dia post lah si toksik ni post, lepas tu yang kawan-kawan lain dan pejabat tu dah tahu perangai dia, tak ada pun komen kata nak repost ke apa, kata-kata dia sebab tahu. Macam ada yang kata macam nak bagi cermin pula kat toksik tu kan. Sebab mengatakan di sini ke kita pun sama juga. Okey. Baik, kita beralih pula kalau hubungan cinta toksik. Bagaimana? Ada yang macam ada orang kata apa? Parasit. Dia sama ke pula dengan yang toksik ni kalau dalam hubungan ni? Hubungan cinta. Bagaimana pula? Kalau kata dalam hubungan percintaan ni, saya taklah pandai sangat untuk bab nak menasihati orang yang bercinta ni. Tapi ramai orang yang bercinta, kita ambil contoh ramai orang yang mana dia patutnya kita sebagai anak, kita patut dahulukan parents, betul? Ya, betul. Tapi apabila ada orang yang dia bercinta, dia kenal dengan lelaki itu ataupun perempuan itu, dan dia tak sedar rupa-rupanya pasangan yang dia dapat itu pasangan yang toksik, disebabkan pasangan itulah dia terdorong untuk jadi anak yang derhaka. Padahal dalam agama sendiri kita disuruh untuk melebihkan ataupun mengutamakan apa yang mak bapak kita pesan. Tapi ramai orang yang mana dia membelakangkan arahan mak bapak dan dia mengutamakan arahan daripada orang lain yang bukan siapa-siapa dalam kehidupan dia. Jadi kena hati-hati sebab orang yang macam ni memang berbahaya. Kalau sebelum kahwin pun dia boleh buat macam tu, lepas kahwin apatah lagi. Hati-hatilah. Itu kita dah tengah kan, kita dah dengar macam mana kriteria toksik ni. Jadi kita nak tahulah pula bagaimana solusinya untuk kita move on, kita hindari daripada toksik ni. Apa cara-cara langkah yang terbaik sekali boleh kita lakukan? Okey, pertama sekali kalau boleh kita kena elakkan bergosip. Betul. Sebab kadang-kadang dengan kita bergosip ni sebenarnya kita sedang menambah lagi negativiti dalam surrounding kita. Kita cakap buruk pasal orang tapi kita lupa sebenarnya kita pun ada buruk kita juga. Setuju. Okey. Dan yang kedua, kalau boleh jangan cakap belakang seseorang. Kalau boleh kita cakap jujur, direct to the point. Dan kita kena ingat orang yang suka cakap belakang ni sebenarnya sebab dia dah duduk kat belakang. Dan orang yang dia cakap tu dah duduk dekat depan. Sebab tu kita kena fahami betul-betul tentang manusia toksik ni, sebab ramai orang sebenarnya dia bagus, dia baik, tapi malangnya disebabkan dia terikutkan perasaan, dia burukkan orang lain tanpa dia sedar. Diri dia sendiri pun sebenarnya ada keburukan tu. Ya. So kena hati-hati. Please hati-hati. Cantiklah bro FR kita kongsi. Kata-katanya cukup melengkapi. Apa yang kita tanya dia bagi. Jadi kepada anda semua kalau ada soalan, bolehlah hantarkan ke Facebook kami iaitu Selamat Malam Malaysia. Jangan risau, nanti segmen ketiga nanti kita bawa lagi Farhan kan. Tapi sekarang ni kita nak berdekatan dengan bulan mulia ni sempena dengan Ramadan Al-Mubarak. Ini kata-kata dia. Kalau tak suka cakap depan-depan, jangan cakap belakang. Ni tak suka cakap belakang, siap panggil lagi kroni-kroni dia, duk komen pasal apa yang tak puas hati. Kita terima kita ada kelemahan yang banyak, orang lain pun sama juga. Yang penting kita sama-sama baiki. Inilah dia bersempena dengan sambutan bulan Ramadan lagi 10 hari kalau kita bilang-bilang. Apa yang perlu kita lakukan supaya kita kekal positif bulan puasa ni lagilah. Kalau kita negatif-negatif, geng-geng menganyam ketupat, habislah kita punya pahala kita. Macam mana cara dia Farhan? Baik, kalau ikutkan balik, kalau kita fahami betul-betul konsep Ramadan itu sebenarnya ia satu madrasah.
yang mana kalau boleh kita kena pupuk balik, kita kena bina balik aura yang positif supaya kita tidak jadi orang yang negatif macam dulu. Kalau dulu kita suka kutuk orang, dulu kita suka cakap belakang orang, kita suka merendah-rendahkan orang. Apa kata bulan puasa ni kita mula untuk tolak ke tepi benda-benda tu, kita mula untuk mulakan sikap-sikap yang baru yang positif supaya kita dapat memperbaiki hidup kita dan juga kita dapat memperbaiki orang-orang yang berada di sekeliling kita. Itu yang paling penting sebab kita kena ingat apa yang kita cakap itu doa. Dan apa yang orang fikir, apa orang sangka itu pun doa juga. So, what you give, you get back. The more you give, the more you get. Okay? What goes around, comes around. Yeah. Okey, baik, cantik penjelasannya. Kita nak berehat seketika. Nanti dalam segmen yang ketiga, nanti kita bawakan balik bro FR kita ni. Kita nak borak-borak santai lagi. Berehat seketika, jangan ke mana, terus setia bersama kami dalam Selamat Malam Malaysia. Jangan pejam mata lagi.